أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان المبارك الذي تتنزل عليه الرحمة والبركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة ويجعلنا من أهل البركة ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واحفظ ألسنتنا من الكذب وجعلنا من الصديقين وجعلنا مع الصادقين. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا قرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah. Sebelum tu ni ada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, apakah dibolehkan seorang wanita sebelum bernikah meletakkan syarat pada calon suami seperti tidak berpoligami selama dia masih menjalankan tanggungjawabnya sebagai isteri? Dalam kitab Ahwal Syakhsiyah Imam Abi Zuhrah menyebutkan tentang bab pernikahan. Satu hadis Nabi SAW bersabda, Al-Muslimuna ala syurutihim. Seseorang Muslim itu terletak di atas syarat yang diletakkan sesama mereka. Malam, Nabi kata, selagi mana tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka poligami sesuatu yang halal, tidak sah meletakkan syarat ketika, kata Imam Abu Zuhrah, tidak sah meletakkan syarat ketika nikah. Lebih-lebih lagi syarat itu ketika akad, kerana syarat itu lebih-lebih lagi mengharamkan yang halal. Maka poligami itu halal, tidak boleh. Ulama Asy-Syafi'iyah bersepakat mengatakan tidak boleh meletakkan syarat pada akad. Dengan begitu, dengan begini. Hanya yang dibolehkan yang telah diletakkan oleh para ulama, diletakkan oleh Allah dan Rasulullah SAW berkenaan dengan nafkah zahir dan nafkah batin bila dah berkahwin. Kerana bila kita berakad, menghalalkan budak, iaitu menghalalkan faraj perempuan itu untuk disetubuhi lelaki itu. Disertakan di situ syarat-syarat yang diletakkan oleh Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran dan Hadis, iaitu seperti nafkah zahir dan batin. Wallahu ta'ala alam. Memang ada hadis berkenaan tu, tetapi hadis itu menyebut selagi mana tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharapkan yang halal. Poligami halal. Hatta ketika mana dia sudah berkahwin, tak boleh kita buat begitu, sebab kita sudah mengharamkan yang halal. Syarat kita tetap betul. Syarat yang dibolehkan selagi mana tidak menghalalkan atau mengharamkan. Tetapi dalam bab nikah memang tidak dibenarkan meletakkan syarat selain yang telah diletakkan oleh Allah dan Rasul di dalam Quran dan Hadis. Contohnya macam kerajaan meletakkan syarat apabila lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan. Al-muslimuna ala syurutihim. Maka atas syarat, maka kita kena berpegang dengan syarat itu. Kecuali adalah sebahagian menggunakan kaedah al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Maka syarat kalau diletakkan itu untuk mengelakkan pelanggaran ataupun
menjaga keselamatan. Kerana itu ada setengahnya mengatakan bila waktu tengah malam kereta pun tak ada, apa pun tak ada, maka ketika itu boleh. Sebab sandarkan al-illatu taduru ma'al hukmi wujudan wa adaman. Illah bersama hukum, ada illah ada hukum. Ada sebab ada hukum, tak ada sebab tak ada hukum. Kerana itulah ada setengah-setengah ustaz, dia terus cakap begitu. Dia kata kalau dah tengah malam tak payah. Detailnya begitu. Contohnya syarat-syarat yang diletakkan di dalam perniagaan yang baru dibuat, maka kena dilihat. Selagi mana tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal termasuk menzalimi pihak tertentu, maka sebab itu menghalalkan yang haram, iaitu kezaliman. Contohnya meletakkan syarat benefit hanya untuk dia saja, kepada orang lain tidak dapat, maka haram hukum dia. Berbeza, dia banyak benda halus, benda kena mendalami, maka kena tanya para ulama. Contoh macam bai'ah berbeza pula. Sebab bai'ah mesti daripada pihak ini mengatakan janji kepada Rasulullah SAW, tidak mewajibkan Nabi untuk berjanji kepada mereka. Itu bab lain pula. Maka jangan mengetahui satu sudut, lepas tu kita tu menghukum sedangkan kita tak tahu ada benda yang khusus pada perkara-perkara tertentu. Wallahu a'lam. Baik, kita menyambung kembali pengajian kita, iaitu sampai kepada mabadik yang ke-9, mabda' yang ke-9, asas dasar yang ke-9 dalam menuntut ilmu fiqh. Dasar yang ke-9 dalam menuntut ilmu fiqh, maka yang dipanggil al-hukmu, iaitu hukum syarak pada mempelajari ilmu fiqh. Bila sebut al-hukmu, maka di sini hukum, bila kita sebut hukum aja kita kena faham di sini itu adalah khitabullah, iaitu kalam Allah yang berkaitan sama ada suruh buat atau suruh tinggal, atau harus, ataupun suruh tinggal, suruh buat tak semestinya buat, dan suruh tinggal tak semestinya buat. Cuma bila disebut hukum di sini, bila sebut hukum, maka kena pastikan apakah yang dihukumkan kepada Allah ke atas kita untuk menuntut ilmu fiqh. Hukum syarak mempelajari ilmu fiqh yang pertama, dia tulis itu fardu ain, iaitu pada kadar untuk memastikan sahnya ibadah. Seperti hukum hakam bersuci, salat, berpuasa dan lain-lain. Begitu juga pada kadar untuk memastikan sahnya muamalat. Seperti hukum hakam jual beli, nikah dan lain-lain. Ia ni fardu ain. Kita baca dulu. Kemudiannya fardu kifayah. Pada kadar yang melebihi fardu ain. Sampai mana? Sehingga sampai kepada martabat boleh mengeluarkan fatwa. Itu fardu kifayah. Yang ketiga, sunnah. Disunatkan pada kadar yang melebihi martabat atau kedudukan fatwa. Ini alim allamah. Baik. Biar ada sebut sebelum ini apa yang dimaksudkan dengan fardu ain dan fardu kifayah. Baru ni Buya fokus kepada fardu ain dan fardu kifayah. Buya dah syarahkan kan? Nampak? Syarah Buya tu detail. Boleh faham? Apa yang Buya sebut sebelum ini, Buya mengingatkan kembali. Selalu yang kita selalu dengar, malah kita belajar kafa, pafa, iaitu bila kita menyebutkan fardu ain, iaitu kewajipan yang tertanggung kepada setiap individu Muslim, betul? Yang kedua, fardu kifayah, yang terletak kepada seluruh umat Islam jika sebahagian melakukannya, maka yang lain terangkat dosa kerana tidak melakukannya. Itu yang biasa antum dengar, betul? Baik. Kita bila kita mengaji, Buya menghaluskan sedikit macam sebelum ini bila sebut fardu ain,
Maknanya kita nak fokus betul-betul kita faham fardu ain. Yang Buya sebut sebelum ni berkenaan dengan fardu dan wajib. Maka dalam mazhab kita Imam Syafi'i, maka fardu dan wajib sama. Maka boleh dipanggil fardu ain, boleh dipanggil wajibul ain. Manakala dalam mazhab Hanafi, fardu bagi mereka iaitu sesuatu yang diwajibkan berdasarkan dalil yang zanni. Manakala wajib adalah sesuatu yang dimestikan berdasarkan dalil qat'i. Apa maksud dalil qat'i? Dalil yang jelas dan tidak perlu kepada perbahasan dan ijtihad. Contohnya wala taqrabuz zina. Innal khamra wal maisira. Contohnya arak haram apa sesuatu qat'i. Tak perlu nak takwil, tak perlu nak ni. Berbeza dengan perkara-perkara yang lain, contohnya macam niat dalam solat. Itu orang panggil bagi mazhab Syafi'i, contohnya wajib. Niat pada solat itu ketika mana mengangkat takbiratul ihram. Ada setengah mazhab kata tidak wajib masa mengangkat, cuma yang penting ianya bersamaan. Maknanya sudah niat daripada rumah nak semayang dan tak terputus niat tu sampailah mengangkat takbir. Itu orang panggil ijtihad. Faham? Cuma pada zaman Imam Abu Hanifah, pada zaman Imam Malik, dua imam yang terdahulu sebelum Imam Syafi'i, tidak nampak kepada pembahagian yang dipanggil fardu ain dan fardu kifayah. Yang Buya sebut Imam Abu Hanifah itu pada perbahasan fardu itu dan wajib. Faham? Baik. Konsep yang pertama timbul dalam fardu ain ni iaitu yang dimulakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah, kitab usul fiqh. Walau macam mana pun tengok dahulu. Fardu ain ma kana khitabullah ma kana qasdu khitabillah billahi husul al-fi'li min dhatil fa'il. Yang Buya sebut sebelum ini fardu ain untuk mudah, fardu yang mesti ain individu, setiap individu. Baik, apa maksud dia? Macam mana tu? Makana qasdu khitabillahi, selagi mana qasdu khitabillah, maksud kalam Allah dalam Quran atau hadis dalam bab keluar hukum. Berapa kalam Allah? Ada berapa? Kuat sikit. Berani. Kalau salah tak apa. 4. Iaitu kalau dalam bab pengeluaran hukum usul fiqh, kalam Allah itu dilihat 4. Iaitu sama ada daripada Quran secara direct, hadis, ijma', qiyas. Baik. Jadi bila kita sebut selagi mana tujuan kalam Allah itu sama ada melalui Quran, sunnah, ijma', qiyas, menghasilkan perbuatan. Maknanya tujuan daripada kalam Allah tu nak suruh perbuatan itu terlaksana, dan kalam Allah itu dilihat min dhatil fa'il. Maknanya Allah nak pembuat, setiap pembuat yang bergelar Muslim mesti buat pada zat pembuat tu sendiri. Maknanya pembuat, bila Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus salah wa atuz zakah, di situ Allah minta kalam Allah tu fokus kepada apa? Kepada penghasilan, pelaksanaan perbuatan tersebut dari setiap zat. Maknanya setiap Muslim.
Maka di sini para ulama mengatakan al-manzur huwal fa'il. Dalam bab fardu ain yang dilihat kepada pembuat itu, yang dititikkan kepada pembuat, maka setiap pembuat kena buat. Setiap muslim kena buat sebab dia muslim, pembuat, betul tidak? Dia pembuat perbuatan itu, betul tidak? Maka dia muslim, maka dia kena buat. Tak terkecuali. Muslim yang mukallaf. Manakala fardu kifayah, makana qasdu khitabillahi husulil fi'li sama bighairi nazari ilaih bighairi nazari ilal fa'il. Al-manzur huwa al-fi'l. Selagi mana, dengar syarahan dia, selagi mana kalam Allah, iaitu melalui Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, atau apa-apa dalil mengikut mazhab yang tertentu, mana mazhab Imam Syafi'i dia ada yang khilaf, menuntut pada pelaksanaan tanpa melihat kepada siapa pembuat dia. Allah fokus benda ni kena dilaksanakan. Allah tak fokus siapa melaksanakan. Dalam kalam Allah itu. Boleh faham tidak? Yang ini Allah fokus kepada pelaksana. Kan itu disebut Buya Lep tulis ini al-manzur huwal fi'li. Yang dititik berat dan dilihat dalam syarak, perbuatan itu terlaksana. Yang ni dilihat oleh syarak, pelaksana tu siapa. Maknanya pelaksana bukan siapa, maknanya pelaksana tu dilihat. Maka setiap individu kena. Sebab Allah fokus kepada pembuat. Boleh faham? Automatiklah perbuatan tu mestilah dilaksanakan. Tapi fokusnya kepada pembuat. Maka setiap individu mukallaf. Boleh? Itu kalau dihaluskan pada makna wajib kepada setiap individu. Macam mana tu wajib? Kenapa wajib pada setiap individu? Macam mana boleh ada fardu ain? Sebab kalam Allah menunjukkan kepada fokus kepada pembuat. Ini kaedah ulama kita. Tuan nak detail, tak perlu nak detail sangatlah. Antum takut tak perlu sampai ke situ. Yang penting faham. Faham tadi? Faham? Baik. Jadi Buya syarahkan itu setakat ini dan ada lagi. Beberapa perkara Buya syarahkan dengan fardunya dulu. Betul tidak? Perbezaan Hanafi dengan Syafi'i. Hari ini Buya nak haluskan sikit lagi. Mungkin kat tasawuf nanti tambah pula lagi. Bagaimana Buya sebutkan sebelum ini, kita dalam mazhab Syafi'i, mudah-mudahan Allah beri ganjaran besar kepada Imam Syafi'i, yang mana dalam kitab Risalah, beliau meletakkan bahawa konsep, bila start istilah fardu ain, fardu kifayah, dia start daripada Al-Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, Ar-Risalah, yang mana di dalam kitab beliau meletakkan konsep. Jangan silap faham. Bila sebut letak konsep, Imam Syafi'i tak bahagi fardu ain, fardu kifayah lagi. Konsep dia dah ada. Istilah yang digunakan oleh Imam Syafi'i cuma sebagian ulama kata fardu kifayah dimulakan oleh Imam Syafi'i dengan istilah fardu kifayah. Tapi tak apalah. Kita ambil terus yang umum para ulama kata konsep tu sudah ada pada Al-Imam Syafi'i. Sebelum daripada itu mungkin ada konsep tapi dia tak nampak jelas. Kerana itu bila Imam Syafi'i buat kitab Risalah, dia membahagikan hukum pada dua. Yang ni Buya boleh padam? Ni kan ada rekod kan? Cuba tengok balik. Tunjukkan kesungguhan kita nak memahami agama Allah, maka Allah akan jatuh kasih kat kita. Kita sesama manusia pun bila ada orang yang
nakkan memerhati kita dan nakkan dan concern pada kita pun kita boleh jatuh kasih. Ini kan Allah Maha Pengasih. Baik. Imam Syafi'i, ini kok orang bila tanya, kadang-kadang zaman sekarang ni, Allah. Baik. Imam Syafi'i dalam kitab Risalah, dia bagikan al-hukmu, dia bagi dua. Yang dipanggil hukmul ammah, hukmul khasah. Ini orang panggil konsep yang diletakkan, yang selepas itu ulama-ulama Syafi'i ridwanullah alaihim ajma'in, daripada sinilah dia akan jadi fardu ain. Istilah ini timbul. Konsep dah ada, istilah tu selepas itu timbul oleh ulama-ulama Syafi'iyah. Termasuk ulama-ulama mazhab yang lain juga. Al-khasah di sini, ini yang dipanggil fardu kifayah. Istilah kifayah ni diguna pakai oleh Imam Syafi'i. Bagian ulama mengatakan. Baik. Apa yang dimasukkan Imam Syafi'i? Hukmul ammah. Ini dalam bab menuntut ilmu. Maka bila sebut hukmul ammah, iaitu Imam Syafi'i menyebut dalam kitab Risalah, beliau terjemahkan terus, iaitu satu hukum yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf. Dia kata. Tidak terkecuali yang sudah mukallaf, yang elok akalnya, kata Imam Syafi'i. Maknanya tak gila lah. Setiap seorang kena belajar. Itu orang panggil fardu ain. Maknanya satu hukum yang amah, iaitu meliputi setiap Muslim. Boleh faham? Fardu yang mana setelah itu wujudlah kalimah fardu ain. Boleh faham? Nak tahu asal usul biar kita faham kenapa ni. Manakala pembahagian kedua Imam Syafi'i kata al-khassah. Al-khassah, hukum hakam yang wajib yang dipelajari hanya orang-orang tertentu, kata Imam Syafi'i. Dan sekiranya orang-orang tertentu tersebut menyanggupi dan mempelajarinya, maka yang lain yang tidak mempelajarinya tidak berdosa. Nampak tak? Sama tak macam fardu kifayah? Nampak sama tak? Jadi kerana itu, setelah itu dia kata Imam Syafi'i dalam kata-kata dia, menyanggupi untuk mempelajarinya sehingga kepada kadar kifayah. Imam Syafi'i sebut kalimah kifayah tu dalam kata-kata dia. Maknanya kadar mencukupi. Maknanya dilihat bila dia dah mengaji tu cukup untuk seluruh umat. Puak-puak ni. Selesai. Boleh faham tak? Jadi daripada situ lahir fardu kifayah. Okey? Ni nak tahu sedikit asal usul supaya kita faham. Kebetulan kita mengaji mabadi. Baik. Ini tak halus lagi. Imam Syafi'i bagi dua. Dan terima kasih kepada ulama-ulama Syafi'iyah selepas itu menghalusi. Boleh dihaluskan lagi sikit? Sikit je lah. Tidak halus sangat pun. Sesuai dengan antum. Kita ambil ulama ramai. Imam Nawawi, Imam Subki, Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Al-Zarnuji, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Abi Ahmad bin Hanbal, imam-imam selepas itu membahagikan dan hampir semua sama. Kita ambil yang mana seorang yang faqih dalam mazhab Syafi'i, faqih dan juga mutasawwif dan tasawufnya andal dan tauhidnya pun mahir, iaitu Al-Imam Al-Ghazali. Kita ambil imam yang biasa antum kenal lah. Boleh? Baik. Daripada mana ulama-ulama Imam Syafi'i khususnya, dia dalam memperbahaskan ketika beliau mengaji Ibta' dulu, dia ingat lagi, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
dalam mendalilkan macam mana boleh lahir tu yang amah khasah tu. Yang sekarang ni dikenali dengan fardu ain dan fardu kifayah. Dalilnya diambil daripada Al-Quran. Nak detailkan dia perlu masa yang banyak dan antum tidak wajib sampai begitu. Maka di dalam catat saja nombor dia. Sebab Buya ingat nombor ni kat penalan. Iaitu ayat 5, ayat 31, ayat 40, ayat 5, ayat 31, ayat 36, sorry. Ayat 41, ayat 111, ayat 122. Surah At-Taubah. 5, 36, 41, 111, 122. Itu semua ayat jihad semua. Diambil daripada tentang jihad. Daripada situ Allah menunjukkan dan hadis-hadis Nabi yang menyokongnya menunjukkan di antara dalam ayat-ayat tu makana lil mu'minina liyamfiru kafah tu. Ya, tidaklah sepatutnya semua mukmin keluar berjihad. Sepatutnya tinggal sebahagian puak menuntut ilmu. Nampak tak? Di situlah timbul ada yang tertentu pada satu puak bila dia buat maka yang lain bila tak buat tak berdosa. Dalam antara tu. Ada juga dalam ayat-ayat tu innallaha ashtara lil mu'minin tu. Iaitu ayat berapa tadi? 5, ayat 36, ayat 41, 111, 122. Surah At-Taubah. Kerja rumah antum balik ni buka ayat-ayat tu. Boleh? Yang malas. Ya? Kita tak ada periksa, tak ada apa. Tapi nanti Buya akan buat juga satu ujian. Ujian bentuk kafah lah. Apa yang antum dah pelajari, apa yang antum faham. Pulang kaji benda tu. Jadi, Al-Imam Al-Ghazali, maka dia teruslah sebagaimana ulama-ulama Syafi'iyah yang lain, maka fardu ain, kemudiannya fardu kifayah. Kalau fardu ain, Al-Imam Al-Ghazali menghadiri seperti juga Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana bila fardu ain dibahagikan secara asasnya 3 kepada orang awam. Fardu ain kepada setiap individu Muslim. 3. I'tiqad, al-fi'l, at-tark. Ini. Secara asasnya, Imam Ghazali menyebutkan secara asasnya, paling kuat asasnya, setiap individu Muslim dia tahu yang pertama i'tiqad, apa pegangan dia dan kepercayaan dia. Yang kedua, dia tahu perbuatan apa yang mesti dibuat. Sama ada mesti itu mesti, kalau tak buat berdosa, tak kisahlah, apa yang mesti dibuat sebagai seorang Muslim. Yang ketiga, apa yang mesti ditinggal sebagai seorang Muslim. Sebahagian ulama tambah lagi. Yang keempat, iaitu penyucian, at-tazkiyah. Apa yang perlu dicuci daripada kita, dibersihkan. Sebagai ulama tak sebut sebab masuk dalam at-tark juga, iaitu meninggalkan. Faham? Cuma sebahagiannya letak begitu sebab nak menunjukkan 3 ilmu yang wajib tu tadi. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan semua ini berkait semuanya kepada ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu yang bersifat zahir, lahiriah, iaitu amali, dan ilmu yang bersifat batin, iaitu dakhiliyah, batiniyah, iaitu dalaman kita. Maka masuk semua. Bila sebut i'tiqad, kita fahamlah. Bila sebut i'tiqad, maka tempat dia batin lah. Kepercayaan. Okey. Kemudiannya fa'al wa tark, dia pergi kepada zahir dan batin. Tazkiyah pergi kepada batin. Ini asas. Maka sebagai seorang Muslim,
apa yang dia pegang dan percaya sebagai seorang Muslim. Ini wajib dia fardu ain setiap sesuatu. Maka jalan untuk mempelajarinya dan memahaminya melalui ilmu tauhid. Maka fardu ain. Sekarang ni kita kan mabadi' ilmu fiqh. Bagi dia apa benda dia nak tu cepat. Senang. Dengar. Pergi duduk belakang senang. Bangunlah uruskan, jangan biarkan. Ada orang lain pula urus. Kamulah uruskan. Kamu mak dia. Ilmu zahir, ilmu batin. Faham tak? Baik. I'tiqad, al-fi'l, al-tark, al-tazkiyah. Ni asas. Maka setiap Muslim dia kena tahu apa dia percaya. Maka mesti belajar ilmu tauhid. Sekadar yang wajib tu. Dia kena tahu apa pegangan aku sebagai seorang Muslim. Ini kalau orang tanya, kamu orang Muslim? Ya. Apa kepercayaan yang pegang kamu? Tak tahu langsung. Paling kurang sesuatu, percayaan saya ada Tuhan. Siapa Tuhan kamu? Allah. Allah macam mana? Sifat dia. Gini. Okey? Kemudian yang kedua, fa'al. Sebagai seorang Muslim. Kamu seorang Muslim, apa yang mesti kamu buat? Oh, saya kena begini. Maka kena wajib menuntut ilmu. Ini orang panggil dalam fiqh. Kita masuk pada mabadi' ilmu fiqh. Ini dalam daurah itu tak dapat nak detail lah. Okey. Tark, apa yang kita perlu tinggal, tazkiyah, penyucian kita, ilmu tasawuf, semua berkaitan dengan ini fardu ain secara asas. Fardu kifayah, boleh Buya padam ni? Fokus dengan apa Buya nak cakap ni. Nanti Buya buatlah carta dia. Buya ada buat beberapa carta. Yang ni pun ada juga. Tapi buruk lah. Buya ada buat. Hasil daripada pembelajaran duduk tu menorek. Ada dah. Tapi buruk lah. Nanti Buya buat cantik-cantik. Kalau ada taufik kepada Allah, Buya putus state nanti Buya bagi. Tapi kalau antum boleh buat itu lagi usaha. Lepas tu tunjuk kat Buya, betul tak Buya? Okey. Itu fardu ain dalam Imam Ghazali. Fardu kifayah. Dia terbagi pada dua. Ilmu syar'iyah. Ilmu ghairi syar'iyah. Ahlan. Masya-Allah. Ada kuis datang. Cuti. Masya-Allah. Asanta. Ilmu syar'iyah, ahlan wa sahlan. Ilmu syar'iyah, ilmu ghairi syar'iyah. Kalau fardu kifayah kata Imam, ingat tak tadi? Fardu ain, tu tadi, 4 tadi. Asasnya 3 lah. Buya kata, tapi Buya tambah tazkiyah supaya takut korang keliru pula. Habis tasawuf kat mana? Kan? Jadi itu pasal Buya ambil yang letak 4. Okey? Kalau yang fardu kifayah, yang antum faham, fardu kifayah, iaitu bila sebahagian puak sudah melakukan, yang lain jika tidak melakukan, maka tidak berdosa. Okey? Dan yang detail sikit Buya beritahu tadi, fardu kifayah apa dia? Iaitu fardu kifayah yang dilihat pada perbuatan. Kalam-kalam Allah dalam ilmu hukum, ilmu usul fiqh, bila sebut kalam Allah itu apa dia? Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang ittifaq ulama seluruhnya. Yang lain tu ada khilaf. Kalam Allah itu memfokus kepada perbuatan tu mesti terlaksana. Tak kisahlah siapa yang buat. Yang itu dijadi fardu kifayah. Ada yang kalam memfokus kepada setiap individu. Dia fokus kepada pembuat. Perbuatan tu difokus juga. Tapi dia fokus kepada mesti pembuat itu setiap individu. Itu fardu ain. Okey? Jadi bila sebut fardu kifayah, Imam Ghazali dia bagi dua. Ilmu syar'iyah dan ulama-ulama Syafi'iyah yang lain bagi dua, ilmu syar'iyah, ilmu ghairi syar'iyah.
ilmu syar'iyah, apa maksud ilmu syar'iyah pada peta minda ni, pada benda ni, rajah yang Buya tunjuk. Bila sebut ilmu syar'iyah membawa maksud ilmu yang kita dapat daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan daripada usaha akal. Bukanlah kita dapat daripada ilmu Nabi tu kita tak guna akal. Dah. Dapat dan kita gunakan akal untuk memahami. Okey, clear? Berbeza dengan ilmu ghairi syar'iyah, ilmu yang bukan syar'iyah, maknanya ilmu yang kita gunakan akal kita buat benda tu. Contohnya macam matematik. 1 tambah 1, 2. Siapa cakap 1 tambah 1, 2? Akal. Nah, 1. Tambah 1, 2. Bukanlah kata ianya tak datang daripada Islam. Semuanya datang daripada Islam. Cuma wujudnya ilmu itu dengan, bukan kita ambil daripada Nabi. Nabi tak ajar 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 4. No. Kerana Quran, hadis itu sign. Dia bukan sains, dia sign. Iaitu petunjuk. Di situ semua ada ditunjukkan Allah. Tapi macam ilmu sains, ilmu perubatan. Maka ilmu perubatan, kimia ni, gabung kimia ni, jadilah ubat untuk ni. Dia guna akal dia. Uji kaji dan sebagainya. Okey. Tapi tak apalah. Ilmu syar'iyah ni, yang ni yang kita nak fokus. Bagi orang yang nak mengkhusus bidang agama, maka ilmu syar'iyah yang kita dapat daripada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasil fahaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, para ulama semuanya, maka terpecahlah ianya yang kita dapat daripada Nabi ini kepada 4. Kepada 4 pula. Ni boleh nampak papan hitam ni yang duduk sini. Boleh, tapi dengarlah, tak apa insya-Allah. Yang pertama ilmu usul. Ini dalam fardu kifayah ni dalam fardu kifayah ya. Boleh faham? Kemudian yang kedua dipanggil ilmu furu'. Yang ketiga dipanggil ilmu muqaddimat. Yang keempat dipanggil ilmu mutammimat. Ni Buya dah mula haluskan sikit. Dan dia ada lebih halus daripada tu lagi. Tak apa. Untuk yang ni cukup untuk ni, begini. Bukan Buya nak belagak ke apa. Tapi memang ilmu ni tak habis-habis. Okey? Ingat ni, jangan lupa ni fardu kifayah ni. Kita duduk dalam fardu kifayah ni. Mana ada satu puak dah bangkit melakukannya, maka satu puak lagi, kalau tak buat, tak berdosa. Okey? Yang fardu ain tadi tu, nanti jangan terkeliru. Usul, ilmu usul ni maksudnya apa? Ilmu asas. Ilmu furu' apa dia? Ilmu cabang. Buya terjemahkan terus. Ilmu muqaddimat, ilmu apa? Ilmu pengenalan. Ilmu mutammimat apa dia? Ilmu pelengkap. Dapat ni, cantik eh. Dengar dulu, tak apa. Ilmu usul, asas. Furu' yang tulis-tulis ni balik, tengok balik. Kadang-kadang bila dia balik, dia kata, aku ke yang tulis ni? Dia pun tak faham apa dia tulis. Dia cuma semangat tulis maksudnya. Lepas tu bila tengok, Allah semangat. Dia pun tak jadi tengok. Jadi dengar dulu, fokus, lepas tu tulis. Boleh? Ilmu usul, ilmu asas. Ini ada belajar tak dekat kafah-pafah? Bukan nak merendahkan. Maknanya dia, itu paling asas tu. Yang tadi tu, yang awal-awal tadi tu. Usul, asas. Yang ini ni, Quran. Ilmu Quran. Fardu kifayah ni. Maknanya ilmu ahwal Quran. Dengar dulu. Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu apa ni, ijma', ilmu qiyas, kemudiannya ilmu athar sahabah dan lain-lain.
Ini fardu kifayah. Maknanya ilmu Quran, memahami Al-Quran, tafsirannya secara dalam, halus. Boleh faham? Yang ini dipanggil fardu kifayah. Pada orang awam. Orang awam cukup bila dia belajar, dia tahu apa? Oh, yang ni wajib buat. Wajib tinggal. Boleh faham tak? Yang tadi, yang fardu ain tadi. Apa dia? I'tiqad. Aku perlu percaya apa? Itu paling kurang. Bukan nak kata, oh kalau macam itu sajalah. Dah, siapa yang terus mendalami, dia akan naik derajatnya di sisi Allah. Jangan antum fikir itu cuma bila tahu benda tu, rasa lega. Buya risau kadang bila dah cakap kan, mula kata, oh, jadi tak payahlah. Nampak tak? Dia jadi rendahlah derajat dia di sisi Allah SWT. Sedangkan peluang Allah dah buka depan mata, Allah akan tanya pula, dah ada peluang mengaji, kenapa tak terus kan? Okey. Boleh faham? Quran, hadis tu yang belajar bab qiraat apa semua tu fardu kifayah. Kerti? Yang perlu kita tahu daripada Al-Quran fardu ain. Dalam Quran Allah kata mesti buat apa? Mesti tinggal apa? Nampak? Dalam Quran mesti percaya apa? Mesti pegang apa? Dalam Quran perlu cuci hati macam mana? Cuci hati daripada sifat apa? Kena hias hati dengan sifat apa? Yang itu. Kerti? Baik. Yang kedua, ilmu furu'. Yang ini bila sebut ilmu furu', ilmu pecahan dari ilmu asas. Dia terbahagi pula pada dua. Allah banyaknya bahagi. Dia terbahagi kepada dua pula ilmu cabang. Satu, ilmu yang kita dapat daripada Nabi bagaimana bermuamalat dalam dunia ni. Muamalatud dunia. Yang kedua, muamalatul akhirah. Ini ilmu cabang dia. Ini semua ni ada di dalam kitab-kitab fiqh. Itu yang orang panggil ilmu furu', ilmu cabang. Bab bersuci, bab itu, bab muamalat. Kalau bab muamalat, bab sewa, bab jual beli, bab sewa, bab apa pecah-pecahan tu. Secara halus, maknanya secara mendalam. Bagi antum cukup kita kata, oh saya muflis. Muflis tak boleh buat ini, muflis mesti buat ini. Macam tadi, fardu ain atas. Bukan tak perlu tahu bab ni, tapi tahunya pada asas. Okey, boleh faham? Saya bila nak berniaga, saya nak jual nasi lemak. Apa yang mesti saya buat dan apa yang mesti saya tinggal. Cukup. Ustaz, saya berniaga nasi lemak macam mana? Ustaz ni pun kata pertama, kamu kena tahu, pegang bahawa perniagaan kamu ini perniagaannya akad apa? Apa dia Ustaz? Akad al-murabahah. Akad keuntungan. Apa maksud akad keuntungan Ustaz? Iaitu akad jual beli, saya jual, saya beli. Maknanya saya buat dengan modal RM20, modal 5%, saya jual RM2. Itu akad murabahah, akad keuntungan. Jadi macam mana? Baik, bila awak menjual, maka mesti ada ijab qabul. Yang kedua, mesti ada dua pengakad, yang menjual dan yang membeli. Mana ada orang jual, saya jual awak RM2. Lepas tu dia sendiri cakap, saya terima. Yang ni orang gila. Tak ada. Maka kemudiannya ma'qud. Apa yang diakad. Mesti ada nasi lemak. Kerana itu asal hukum jual beli salam haram asalnya. Sebab menjual barang tak ada. Kan kita saya nak tempah tu, itu masuk daripada salam lah. Sedengahnya kata salaf. Saya nak buat baju begini. Asalnya hukum haram. Saya beli. Saya buat gini. Lepas tu kita bayar. Betul tidak? Haram asal hukum sebab membeli sesuatu barang yang belum ada. Macam-macam boleh berlaku. On process tu. Tetapi ijtihad para ulama kita jazakumullah khair, yang mana melalui hadis-hadis Nabi SAW, maka dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Maka kalau dia menjahit, wajib dia kena tahu. Apa yang perlu dibuat, apa yang perlu ditinggal, apa pegangan dia dalam perniagaan dia tu, atau perbuatan dia tu.
Kemudian dalam masa yang sama menyucikan hati. Bukan semua tu nak kena masuk setiap masa, setiap muamalah. Tapi boleh je kalau nak masukkan. Apa perlu ada? Tamak. Maknanya tamak boleh membawa kepada menipu pelanggan. Menzalimi dia. Macam-macam. Itu fardu ain dia. Boleh? Ini fardu kifayah menghalusi benda tu lah. Muamalatul dunia, muamalatul fikih. Mana dengan dalilnya, dengan begini, dengan perbahasannya yang detail-detail. Muqaddimat, ilmu pengenalan. Ilmu pengenalan ni yang dipanggil ilmu alat. Ilmu alat. Ilmu alat ni apa? Ilmu lughah, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tata bahasa Arab. Nahu, saraf, lughah, balaghah, bayan, badi'. Tu bila baca tu. Yang ini tak wajib kepada setiap individu. Cuma dalam kalam Allah, para ulama nampak mesti ada satu puak yang menyanggupinya. Bila puak ini melakukannya, maka selesai. Yang lain tidak berdosa kalau tak ngaji. Ini yang dipanggil ulama-ulama kita. Boleh faham? Orang-orang ahli ilmu insya-Allah yang mengaji menuntut ilmu agama. Ambil peluang ni masa kita muda mengaji ni. Ni yang nak pergi Yaman apa semua. Jangan duduk sana duduk melepak heboh rasa nak balik, lepas tu belagak aje. Saya balik Yaman. Duduk berapa tahun? 10 tahun. Bila cek-cek duduk 10 tahun duduk melepak aje. Tak mau je tu. Macam kat Mesir kan banyak balik-balik tu. Allah berapa tahun duduk Mesir? 12 tahun, 20 tahun. Rupanya buka restoran. Dia bukan mengaji, dia sibuk menjual aja. Dia jadi orang kaya. Tapi orang-orang macam tu setakat Buya kenal orang-orang dia tak adalah mendakwa begitu. Cuma Buya nak beritahu banyak yang berlaku begitu. Tak semestinya duduk lama sana alim. Tidak. Dia banyak syarat dia selain daripada tulus zaman. Banyak lagi syarat. Akhilan tanalal ilma illa bisittatin. Ada 6. Ini yang balik tu action lama je. Ego pun dah tinggi. Balik semua orang rendah bawah dia. Tak boleh lah gitu. Al-muqaddimat, ilmu alat, nahwu saraf. Yang ni tak wajib juga. Fardu kifayah. Bukan tak wajib. Fardu, wajib. Tapi kalau ada sebahagian puak telah melakukannya dan dia boleh membimbing kita, maka kita dah tak wajib-wajib. Tapi siapa yang mempelajarinya mulia tak? Mulia. Sangat mulia. Macam Imam Az-Zarnuji kata, afdalul ilm, ilmul hal, wa afdalul amal, hifzul hal. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang semasa. Maknanya yang kita menghadapinya. Masa tu jadi fardu kita mengaji. Fardu ain. Kemudiannya fardu kifayahnya apa? Wa afdalul amali. Kata Imam Zarnuji, sebaik-baik amalan yang membawa maksud perbuatan yang paling baik apa dia? Hifzul hal. Maksud hifzul hal apa dia? Hifzul ilmil hal. Jaga ilmu yang semasa tu. Maknanya mungkin kita ni tak menghadapinya lagi, tapi kita dah belajar benda tu. Itu sebaik-baik amalan. Contoh tak pergi haji lagi. Entah bila nak pergi, tengok kata Abu Haji, lagi 20 tahun. Tapi dah awal-awal mengaji bab haji. Itu sebaik-baik amalan. Walaupun dah tak wajib lagi dia mengaji. Boleh faham? Kita nak mulia tak di sisi Allah? Kita kadang dengan makhluk nak mulia dari sisi makhluk, nak dipandang tinggi, nak itu, nak ini. Tapi dengan Allah, kita tak mau pun Allah pandang kita tinggi, Allah pandang kita mulia. Kenapa gitu? Baik. Kemudiannya, ilmu pelengkap. Ni ilmu pelengkap ni, kita balik-balik ke atas. Al-Quran, sunnah. Contohnya Al-Quran, hadis. Dalam bahasa Arab, Al-Quran, hadis min haithun nasih wal mansukh, al-am wal khas. Iaitu kaedah-kaedah pendalilan daripada Al-Quran dan hadis. Itu orang panggil ilmu pelengkap. Siapa dapat ilmu pelengkap, baru lengkap. Yang ada sekarang ni tak sampai lagi ilmu pelengkap, baru ilmu asas, dia rasa dia dah lengkap. Ni jadi masalah. Bila orang yang lengkap, tengok orang yang tak lengkap, duk rasa dia lengkap, dia akan nampak orang tu apa? Bodoh. Gitu. Itu yang dia bukan merendahkan. Dia kata, kenapa lah orang ni perasan? Nampak tak? Sehingga boleh merendah-rendahkan Imam Syafi'i. Kenapa hasad gitu? Kenapa? Dah takdir Allah dekat Malaysia ni, yang ada PhD orang tak nampak tak guru. Nak buat macam mana?
Alhamdulillah lah, kena tepat dia. Allah masih nak jaga supaya orang nampak yang berilmu tu siapa. Ini sakit hati pula. Kami yang dapat PhD pun tak rasa macam ulama. Dia kata macam tu dah. Yang ada ni kenapa je nampak hasad situ. Walaupun dia niat ke tak niat ke. Tapi benda tu tak menjamin kau begini-begini. You tulis tesis dalam bahasa Arab lagi. Ramai yang pakar bahasa tapi bukan pakar agama. Nak tulis bahasa Arab. Tak lagi memastikan kamu tu. Dan tesis ni kita tahu macam mana. Orang awam mungkin tak ambil, dia boleh kelentong lah. Pusing-pusing. Tesis ni pada tajuk-tajuk tertentu saja. Bukannya meliputi seluruh ilmu Islam. Jadi janganlah kita rasa. Hatta 10 PhD pun sekali dia buat hanya pada tajuk-tajuk tertentu. Permasalahan. Faham tak permasalahan? Contohnya, hukum, orang panggil hukum jual beli kereta mengikut fatwa negeri Melaka. Itulah yang dibahas. Mana ada bahas tasawuf dalam tu? Mana ada bahas tauhid dalam tu? Lepas tu nak kata dia pakar, dia ulama. Maknanya bawah dia tu, kami yang macam ni pun tak segan nak panggil ulama. Ini kan pula yang tak ada PhD. Merendahnya. Dia tak ada PhD. No, dia orang alim seluruhnya. Cuma dia orang tak ada PhD sebab tak ambil PhD. Nak ambil PhD kan? Apa dia? Sila. Boleh faham tak? Buya bukan nak masuk isu-isu, tapi nak beritahu inilah keadaan masyarakat kita. Dan orang awam kena faham, kerana itu hati-hati bila nak mengambil ilmu daripada guru yang nak belajar, kita nak belajar. Jangan tengok pada title, mesti kena mudah-mudahan dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jaga akhlak, jaga adab. Sebab ulama-ulama begini dia nak adab saja. Dia bukan kisah duit kau. Boleh faham tak? Sebab dia nak kau dapat. Jadi kunci dia adab. Baru dapat ilmu. Ilmu tu baru diberkati. Baik. Al-Mutammimat lengkap. Okey, selesai itu? Dah. Yang ilmu ghairi syar'iyah ni pula terbagi pada 3. Allah, banyak pula nak bagi kan. Buya macam mana boleh ingat semua tu, tak ada bangga pun. Kita syukur pada Allah bila Allah letak benda tu dalam kepala. Boleh faham? Buya pun kurang-kurang ingat, tapi bila alhamdulillah bila nak mengajar saja, maka benda tu datang, dan kita buatlah rangka. Bila buat rangka-rangka, dia ingat balik lah. Semua balik tu yang lama-lama dia keluar balik. Macam file-file kat rumah kau orang lah, baju-baju kan. Kan bersepah, bertimbun, bergunung kan, Umi kan? Kat rumah tu kan. Tahu-tahu cari. Ni jumpa aku yang kat Mesir. Baru jumpa. Allah Akbar. Ni cik bibi lah. Umi pun tak larat. Nak. Buya pun tak faham lah. Buya bukan salahkan Umi, tapi Buya tak tahulah budak-budak ni. Dah kemas kan, tiba-tiba 2 hari tu dah membukit baju. Dia kata, ya Allah, mana datang baju-baju ni? Rasanya tak ada membeli belah sangat. Tak apalah tu. Baik. Selesai. Muqaddimat, mutammimat. Usul, furu', muqaddimat. Yang ni pula. Yang ghairi syariah pun ada juga fardu kifayah. Dia dah terus. Kalau selain daripada syariat, yang datang daripada lain, itu semua dah masuk dalam kategori fardu kifayah. Inilah yang dia panggil, ada terbagi pada 3 pula. Ilmu mahmud, bukan mahmud jiran kau. Ilmu mazmum, ilmu mubah. Bila sebut fardu kifayah, jangan silap faham pula. Yang kat sini ni cuma pembahagian Imam Ghazali, dia bagi 3. Mahmud, mazmum, mubah. Yang mahmud ni lah yang dia digalakkan, dengan mubah ni lah. Yang ni tak ada lah. Jangan kata, mazmum yang dicela pun ada yang fardu kifayah. Hei! Tak ada siapa cakap. Ni cuma nak beritahu ilmu ghairi syariah ni dia terbagi pada 3. Ilmu mahmud, macam ilmu hisab, ilmu tib, perubatan, ilmu fizik, metafizik, ilmu apa lagi? Engineering.
Kan? Ini fardu kifayah. Maknanya ada satu puak dah belajar, yang lain tak perlu belajar. Sebab kenapa jadi fardu kifayah? Wajib juga. Contohnya engineering. Kalau tak ada engineer, siapa nak betulkan enjin? Kan jadi masalah. Tapi kita ni pula, duk guna tu je, dah jadi macam tu yang fardu ain sekarang. Betul tak? Korang macam tu lah sekarang ni. Sikit-sikit alasannya semua kata, ini pun kena ada orang belajar. Ni fardu kifayah. Fardu ain. Mana fardu ainmu? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata itu Imam Syafi'i cukup puji ilmu perubatan. Dia kata, aku kalau ada masa lebih panjang, aku nak belajar lepas ni ilmu perubatan. Tapi kenapa dia belajar ilmu agama? Sebab yang itu yang fardu ain. Dan yang itu yang penting. Yang selamatkan dia di dunia akhirat. Kita, yang itu yang first sekali. Tak bolehlah begitu. Tak salah benda tu. Tapi benda mahmudlah dipuji dalam syarak kita. Okey. Hisab. Tapi ajar dulu anak-anak itu haluslah. Apa ni pendalaman tentang fardu ain. Hisab, tip, lagi apa? Itulah. Fizik, metafizik, ilmu-ilmu falsafah ni apa benda semua ni. Yang mazmum. Mazmum ni yang bukan datang daripada Nabi kita, Sayyidina Muhammad, datang daripada agama kita. Yang ni macam contohnya ilmu sihir. Ilmu apa lagi? Ilmu tislamat dalam bahasa Arab. Diambil daripada bahasa ni lah. Bahasa luar. Ni ilmu azimat. Azimat. Macam mana? Azimat lah. Ilmu apa lagi? Ilmu nujum. Ilmu bintang. Ini orang panggil talbisat. Ilmu talbisat. Ilmu baca tapak tangan. Ini semua mazmum. Marah orang. Tu ada pakar motivasi tu dia baca-baca. Tak perlu. Ilmu tu mazmum. Orang boleh faham jadi silap jadi. Boleh tengok. Ni. Memang ada tanda kat tangan. Kalau dia berkait dengan Allah tak apa. Kadang ada yang akan tengok. Apa ni? Dekat tangan tu. Masya Allah. 81 dengan 18 jadi 100. Jadi, ialah tak mustahil. Tapi benda tu tak jazam. Cuma kalau nak kait dengan Allah tapi jangan tetapkan mesti macam tu. Sebab apa? Sebab Buya 111. Buya bukan 81, Buya 111. Buya tunjuk kat Syekh Buya. Masa tu dia tunjuk ni. Ada benda-benda ni kadang-kadang subhanallah. Kata. Kau semua kau ada. Lepas tu Buya kata, Syekh, Buya pun tunjuk. Ziyadah. Kau lebih ni. Nama kau siapa? Fadil. Patutlah. Fadil maksudnya kelebihan. Ni pun terlebih. 81, kau 111. Buya 111, tak sambung. Yang ni pun 111. Dan nak buat macam mana? Jadi tak boleh jazam. Mesti. Itu pasal bila belajar. Ni tengok ni. Kalau ada halus-halus banyak ni. Banyak anak. Ada si Manap jiran aku bukan main lagi. Tak ada anak pun. Tak boleh lah. Bukan mesti. Yang ni panjang umur ni. Kepala otak kau. Kan? Dia tak boleh begitu. Faham? Mazmum. Ni tak ada. Tak masuk pun. Kifayah pun tak ada. Keparat ada lah. Ni mubah. Mubah ni yang harus. Selain daripada tu. Harus ilmu timbang bola. Haruslah. Nak buat, tak nak buat sudah. Ilmu apa lagi? Ilmu yang haruslah. Yang bukan syar'iyah. Ilmu apa lagi? Ilmu melestik. Yang tu kifayah pun tak masuk. Boleh buat, boleh tak buat. Kan ilmu apa lagi? Ilmu buat permainan. Tak perlu. Budak tak mati kalau tak ada mainan. Dia boleh mainan sendiri. Budak ni imagine dia tinggi. Tak perlu bagi mainan kat dia. Dia duduk, dia boleh main dengan tangan dia. Gadung. Dia boleh. Dia otak dia aktif. Dia pergi jalan-jalan tu pasal rumah. Macam Buya awal-awal. Kicap dekat siling. Tu mainan dia lah. Siapa yang boleh paling tinggi kicap. Jadi. Yang stresnya aku. Baik. Mutammimat. Okey. Mana tadi? Ni ilmu ghairi syar'iyyah. Okey, selesai tu. Tak payah nak halus. Ada lagi pecah-pecahan lagi. Tak payahlah.
Jadi boleh faham tak tu? Naik sikit level faham fardu ain, fardu kifayah. Boleh? Nanti tasawuf nanti boleh tambah sikit lagi. Allah. Jadi bila sebut hukum belajar ilmu fiqh, maka fardu ain tadi tu, yang kita tahu tadi tu, maka mestilah memastikan sahnya ibadah. Sebab ibadah mesti dibuat dan kena pastikan ianya sah. Solat. Macam mana orang bila solat, dia tak belajar tentang ilmu solat? Macam mana yakin sangat sah solat ni? Saya, apa kamu tahu tentang solat? Solat ni angkat takbir. Rukun solat ada berapa? Saya tak hafal lah. Okey, tak hafal? Okey. Takbiratul ihram rukun solat tak? Rukun solat. Rukun solat tak? Rukun solat. Kemudiannya sujud rukun solat. Rukun solat. Okey. Duduk antara dua sujud rukun solat tak? Rukun kot. Bila rukun kot, batal solat. Sebab dia masuk dalam bab syarat. Al-ilmu bi fardiyati. Alla ya'taqida fardan min furudiha sunnah. Maknanya kadang-kadang dikata tu sunat. Yang wajibnya bila nak bangun tak duduk antara sujud. Rukun ke? Aku dah excited tengok muka tengangang macam ni. Rukun ke tak rukun? Duduk antara dua sujud. Duduk istirahat. Yang Buya masukkan duduk istirahat. Daripada sujud kedua nak naik ke qiyam. Rukun ke tidak? Iyalah, bila tidak tu apa, mana ada hukum tidak? Ya. Siapa kata sunat? Buya nak tanya. Kamu tahu mana sunat? Jawablah. Cuba bagi jawapan simple. Tahu mana sunat? Duduk istirahat. Senang cakap macam tu. Tahu kitab. Kitab apa? Kan aku tanya detail-detail tak tahu pula. Tahu mana? Bahasa mudah. Orang awam punya bahasa apa dia? Dengar-dengar ustaz cakap. Ada lah cakap macam tu sudah lah. Allah, tak payahlah cakap macam pakar pula. Cakap macam tu je. Saya dengar-dengar ustaz cakap sunat. Maknanya sunat tu apa? Dalam sikit, perbuatan Rasulullah. Kalau dalam bab hukum apa dia? Perbuatan dia salah satu. Pengakuan dia salah satu. Perkataan dia salah satu. Jadi perbuatan Nabi, solat Nabi macam mana? Saya ada ikut itu, ustaz tu aja solat Nabi. Nabi solat gini. Ada ustaz istirahat. Jadi sunat lah. Betul, bukan rukun. Maknanya kalau daripada sujud kedua tu terus naik qiyam. Sah tak solat? Sah solat. Baik. Kemudian syarat-syarat, cuba tengok. Syarat takbiratul apa ni? Rukun solat ada berapa? 13. Ada sebahagian kata 17. Sebab apa ni? Tokmanina. Tokmanina syarat ke rukun? Rukun. Tadi kata 13. Sebab tu tokmanina rukun. Kalau tokmanina rukun dia jadi 17. Syarat. Kalau yang cakap 13, dia jadi syarat. Syarat sah solat berapa? Kena tahu. Syarat, bila dah syarat sah solat pula. Syarat setiap rukun tu apa pula? Kalau 13, takbiratul ihram yang pertama. Tu syarat sah takbiratul ihram berapa? 14. 14. Kena tahu juga tu. Tu fardu ain. Korang yang ambil mudah. Itu pasal beza. Orang yang berilmu sembahyang berbeza dengan orang tak berilmu. Kan itu para ulama kata, Nabi kata, sembahyang seorang yang alim seperti 1000 orang yang beribadah semata-mata tanpa ilmu. Dia just ikut-ikut. Naikkanlah sikit derajat kita sebelum mati ni. Tak boleh. Tak nak ke? Tak mau. Dah ada Allah bagi ni kan. Jagalah elok-elok. Jaga, bukan mesti ni. Cuma Buya, pengalaman Buya kadang bila borak-borak dengan orang, bila kita cerita masalah, Buya nampak tidak ada sokongan tu.
Saya tak campur, ustaz ajar je, saya nak mengaji je ustaz. Ustaz punya masalah ustaz layan sendiri. Buya perasan. Itu pasal kadang Buya cakap, tolonglah buat laporan, kecil hati Buya. Buya kata itu. Terima kasihlah ada yang buat laporan. Buya dengar kata dah tak ada laman web tu dah di ni dah. Dia orang beritahu kata dah ni dah. Terima kasih pada yang buat laporan. Mudah-mudahan Allah berkatilah. Kita jangan macam tu, macam kawan Buya yang madrasah tu habis tutup kat Melaka tu. Ustaz Fuad Syria tu. Sampai anak-anak dia semua dia hala keluar, tak ada orang nak pertahankan dia. Inilah sikap kita penuntut ilmu itu yang tak berkat sampai kiamat. Kadang kita nak time baik kita ni, tiba-tiba bila adab kita, bila kita mengaji, bila ada fitnah berlaku, jumpa tok guru tu bukan kita dengar orang cakap. Lepas tu kita pertahankan selagi mana kita tak nampak benda itu tak betul. Ini tak ada, melepas tangan. Dia perasan. Jadi masing-masing terpulanglah pada diri kita. Sebab kadang-kadang ulama-ulama ni dia tak kisah pun. Sebab dia ada Allah dan Rasul. Cuma dia kecewa dengan sikap orang keliling dia. Anak-anak murid dia yang just penting diri sendiri. Just tuntut ilmu, kau ajar aku belajar, aku pandai, dah lantak kau sana. Tak ada pun kita fikir nak pertahan dia. Tak ada pun kita fikir nak begini. Tak bolehlah macam tu. Harap-harap dekat sini tidak begitulah. Kalau ada, ubahlah sikap itu. Supaya derajat antum tu dinaikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan begitu saja. Kau mari ngaji, kau datang, kau sihat, kau tak sihat, lantak kau sana. Tapi bila kita sakit, kita minta dia doa. Manalah adab kita ni? Mana akhlak kita? Kerana itu para ulama siap doa tu. Khas. Sampai kita ni, tok guru kita yang dulu, sampai kita zaman kita ni. Kita duduk sebut Allah maghfir lana wa li walidina wa auladina masyayikhina. Nampak tak? Memang dah jadi masuk tu. Bukan sebab kita Allah macam bagus sangat. Memang dia orang bagus. Allah pilih dia orang. Kita kena doakan dia orang. Itu patut ada dalam khutbah jemaat semua tu. Selain daripada sultan, memang sunnah dalam mazhab Syafi'i, sunnah mendoakan pemimpin dalam khutbah Jumaat. Tambahkan situ juga dengan mendoakan para ulama dan masyayikh. Apa salah? Bukan jealous ke apa. Memang dia orang lebih lagi kita kena doakan. Sebab dengan zaman kita ni, dengan sebab dia orang tak sesat. Kalau zaman dulu pemimpin-pemimpin dia pun alim-alim. Zaman Saidina Umar, Saidina ni apa sebagainya. Memang alim. Kenapa tak buat begitu? Kenapa Jais tak buat begitu? Hakim tak buat begitu? Ni Buya short kan, bukan komplain. Kan marah aku pula. Oh, pandai pula macam dia nak menguruskan jadi macam Asy'ari pula. Antara orang pemimpin terkesan dengan kata Asy'ari, dia kata berikan aku Jakim, aku settlekan semua. Dia merendahkanlah. Ini bukan Buya tak nak aku serabut. Yang ada ni pun nak serabut kepala otak aku. Tak payahlah kau bagi Jakim jam tu. Memang Buya tak minat pun. Maknanya cuma kita boleh memberi pandangan lah. Apa salahnya? Mungkin bila buat macam tu lagi berkat kita. Sebab itu memang Allah Subhanahu Wa Taala nak kita doakan mereka. Nabi pun ajar kita begitu. Okey. Itu hukum syara'. Maka fardu kifayah begitu juga sunnah. Bila sunnah ni pada kadar yang melebihi martabat kedudukan fatwa. Lebih daripada mufti. Sebab memang asal menuntut ilmu sunnah. Lebih mendalami dah halusinya, automatik sunnah. Tapi sudah tidak panggil fardu. Sebab bila sebut fardu, dia wajib asalnya. Sama ada fardu ain atau fardu kifayah. Ada itu wajib tak? Maknanya orang belajar sampai tahap mufti, wajib fardu kifayah. Bila dah ada mufti, okey, selesai. Tapi kalau satu negeri tak ada mufti, maka berdosa semua. Dia kena ada satu orang yang alim, alama, dia kena ada, barulah yang lain tak berdosa. Kalau tak, semua berdosa ketika itu. Setiap individu. Sebab perlunya seorang mufti. Sebab kalau tak, kucak-kacir agama Islam di dalam satu tempat. Semua pakai ikut otak. Buya ada tertengok dalam TikTok ke kat mana, bekas pengikut Rasul Melayu. Salah satu dakwaan dia kata masa tu dia first time pergi, dia kata kita Nabi boleh naik langit, kita pun boleh naik langit. Dia kata. Jadi macam mana dia ada jaket dia pakai jaket, lepas tu sebelum proses nak naik langit tu isap 3 dapur ganja. Kat bawah tu banyak pengikut dia. Tapi bodohnya lah, macam mana boleh percaya benda tu? Nak kata jahil
masyarakat kita ni tahap maksimal. Isap 3 dapur dia kata. Saya bila isap tu terus pening, terus minta diri kata. Rupanya baru saya tahu bila dia orang isap lagi tu. Dia akan sampai satu tahap dia rasa dia terangkat, dia dah rasa dia kat langit. Mari mana ilmu, tapi pengikut dia banyak. Kenapa jadi begitu? Ini keadaan kita. Apa yang antum belajar di sini? Sampaikan pada sahabat-sahabat yang lain. Sebab ilmu tu mulia. Anak-anak antum. Wajib dah tu pada antum tu. Terutama bagi lelaki. Yang perempuan sebagai ibu, sayang anak, biar nak dia selamat dekat akhirat. Bukan dekat dunia. Ini pesan Buya pada orang perempuan semua ni. Faham? Jangan terlampau. Kadang-kadang kita banding anak ni, banyak duit anak ni. Tak, jangan begitu. Jangan. Yang penting dia orang mengaji agama. Jalan tanggungjawab itu dia akan ditanya Allah SWT. Okey. Kadang-kadang bila benda-benda macam ni, ada orang boleh terima, antum boleh terima. Kadang-kadang ada setengah orang tak boleh terima, ego tinggi. Kena pula contoh, kita bila tegur orang yang anak-anak ni berjaya semua. Engineer, kontraktor, doktor. Kali dia kata, Ustaz, minta nasihat Ustaz, saya dah anak-anak. Ustaz pun tanya, anak-anak ada berapa orang? Ada 6 orang. Seorang jadi apa doktor? Macam mana solat dia orang, macam mana gini. Okey lah, apa sebagainya. Macam mana iman dia orang, tauhid. Bila tanya pula anak-anak ada depan dia, Ustaz, jangan gitu, anak-anak saya semua berjaya. Dah, sebab bila kau tanya Ustaz, dia berjaya dia dalam surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, Zalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi. Wa yuqimuna shalah. Betul? Wa yutuna zakah. Apa? Zalika dinul qayyimah pula. Apa? Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu yang pertama beriman dengan ghaib, sembahyang, mendirikan sembahyang secara istiqamah. Yuqimuna as-salat tu iqamah, al-mula, masa iqamah apa? Al-mulazamatu wal istimrar, mesti buat dan berterusan. Jadi baru berjaya. Kalau anak kita, dia terusan. Cuma itulah Ustaz, kadang-kadang tertinggal. Tak berjaya lagi. Sebab yang berjaya kat situ Allah kata, yuqimuna as-salah. Tu mendirikan semayang, dia dirikan semayang Ustaz. Cuma tak cukup. Tu masalah bila tak mengaji. Sebab yuqimu daripada kalimah iqamah. Apa maksud iqamah? Al-mulazamatu wal istimrar. Mesti buat dan berterusan. Jadi dia akan cakap ikut itu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan apa yang diberikan rezeki, dia infakkan. Ini anak kita kedekut. Bagi kita bukan kisah. Mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu orang-orang yang berjaya. Kenapa hayya 'alal falah tu kat dalam solat? Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Orang selalu berkata, tengok. Hebatnya azan ni. Dia bukannya dia suruh akhirat saja, bahkan dunia. Dalil dia dalam azan, dia ajak kita menuju kemajuan dan kejayaan. Walaupun makna dia secara umum macam okey, tapi tak tepat pada mensyarahkan azan. Hayya 'alal falah tu, dia mula-mula sebelum hayya 'alal falah apa? Hayya 'alas salah. Baru hayya 'alal falah. Kalau kita tengok dalam kaedah nahwu, kalau kita mengaji bahasa tu, orang panggil perlu ilmu muqaddimat. Jadi falah tu balik kat solah. Sebab solah tu yang berjaya. Tengok, kau sikit-sikit nak kait dengan dunia. Sikit-sikit kau nak kait dengan dunia kau. Tak boleh lah begitu. Memanglah kalau nak berjaya kat dunia ni bagus. Itu termasuk dalam ibarah. Tapi janganlah tafsir ikut suka kau untuk benefit diri kau. Tak boleh lah begitu. Boleh faham? Jadi kan dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuba tengok. Dia setiap muda ada permulaan, ada penghataman dia. Dia mula-mula apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah tu maknanya besar daripada segala-gala yang kita pandang besar. Allah yang Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kan? Dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian tutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tutuplah sekali dengan apa? La ilaha illallah. Faham tak? Yang kau faham hayya 'alal falah. Yang faham dia pula salah. Dunia, kita kena maju. Al-Quran apa ni? Azan pun menunjukkan begitu. Okey, yang Allahu Akbar, Allahu Akbar dah belajar?
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dah faham balik. Hayya 'ala solat, jana solat. Lepas tu Allah Akbar, Allah, la ilaha illallah, faham la ilaha illallah, apa faham? Tak ada Tuhan semua melainkan Allah. Itu je. Tak boleh la ilaha illallah tu kan ada 50 akidah dalam tu. Dah belajar belum? Ini hayya 'alal falah. Tak betul lah. Ambil contoh, saya bukan apa, saya ambil contoh tu. Saya tengok, bila saya tengok orang kereta besar, rumah besar ni, tu pasal saya rapat dengan dia orang besar. Sebab saya nak, ada motivate untuk saya bekerja keras dan cari rezeki. Rezeki tu Allah dah tulis. Bukan tak suruh kerja keras, tapi maksudnya janganlah itu jadi tumpuan. Aku kereta besar. Rumah apa besar, asal kau tak rapat dengan aku? Kan dapat dua-dua nanti tu. Semangat lagi. Oh, tapi lain Ustaz. Ustaz kereta besar, entah mana Ustaz dapat duit, saya pun tak tahu. Saya tak sampai makam Ustaz lagi. Usahalah untuk sampai makam tu. Dengan menuntut ilmu. Zikirnya macam mana? Wiridnya macam mana? Sebab, kalau orang tu belajar ilmu tasawuf, hakikat yang rezeki korang duk tonggeng-tonggeng cari ni, itu memang Allah dah tulis daripada awal. Cuma ada setengah orang, Allah pemudahkan dapat yang dia dah tulis tu. Dan ada setengah orang, Allah azab dia dengan letihnya cari, dia rasa dia dah usaha banyak, sebenarnya itu yang tertulis. Faham? Maksud di situ, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia tu fokus yang terbesar kita. Maknanya kerja macam biasa. Jangan kata, aduh, tak dapat tu. Kalau kita dapat projek tu. Dah, tak tulis. Allah tak tulis. Tenanglah. Usahalah besok. Mana tahu Allah pemudahkan dan memang itu rezeki kau yang dah ditulis. Saja Allah tak beritahu supaya Allah nak nampak juga usaha tu. Tapi jangan dikuasai pula rasa kita yang berusaha. Ni masalah. Buya bukan macam tu aja. Buya jual madu. Jual apa dulu masa aku mula-mula balik tu. Tanya budak-budak ni. Buya jual kismis. Lepas tu jual apa lagi? Macam-macam buya jual. Masa dekat Mesir, buya jual nasi lemak. Bergedil. Nak survive mengaji. Umi buat. Walaupun tak adalah sedap sangat. Buya je lah rasa sedap. Orang lain tak tahulah sedap ke tak. Tapi bila Umi buat dengan senyuman dia yang manis, sedap lah. Jadi, bergedil Umi buat, lepas tu Umi suruh Buya bentuk, memang jahanam lah bentuk dia. Jadi, tapi, laku. Sebab Allah dah tulis rezeki kat situ. Korang bayangkan berapa banyak tukang masak dekat Mesir tu. Tiba-tiba Petronas ambil bergedil Buya. Yang hudur rupa tu. Lepas tu Buya jual 50 sen, dia beli RM2. Allah tulis rezeki aku situ. Tak payahlah. Wali. Mudahnya kau kena wali macam tu. Bengong, oi. Bukan macam tu. Itu rezeki. Lainlah karamah. Tak apalah. Yang tu letak tepi dulu. Wali tak wali tu letak tepi. Itu bukan perbahasan. Tak perlu pun. Dan orang tu pun tak ada pun nak sangat dipanggil wali ke apa ke. Yang penting kita nak buat benda tu. Kita tenang. Ibadat boleh buat. Menuntut ilmu boleh. Rezeki dapat. Jual. Lepas tu jual nasi lemak. Duduk tingkat 6. Bukan semua best pun. Duduk tingkat 6. Lift pun tak ada. Turun naik. Setiap hari. Turun naik. Lepas tu tunggu bas kena jalan berapa tu. Luar Asyir tu. Bas Mesir pula tak berhenti. Dia slow je. Kena lompat keluar. Zaman sekarang ni mungkin okey sikit lah. Zaman Buya laju. Dia slow tu pun dah laju juga tu. Nak lompat keluar kena tahu cara lompat. Kena kaki kiri dulu. Kalau kau lompat kaki kanan, memang bergoleng kau. Dia kena lompat kaki kiri sambil tu terus berlari. Tu fardu apa tu? Belajar lompat tu. Fardu kifayah ke fardu ain? Itu fardu ain. Daripada segi ilmu yang bukan Islam lah. Sebab kalau tak belajar fardu ain, semua orang tergolek. Setiap seorang kena belajar.
Kita tak panggil fardu ain lah. Maknanya kemestian yang kena ada setiap individu. Macam tu. Okey, permasalahan yang dibincangkan, ni mudah ajalah. Buya dah syarahkan permasalahan. Maksud permasalahan isu perbahasan, isu-isu yang timbul. Ialah dalam masalah ijtihadiyah lah. Permasalahan yang dibincangkan ada banyak. Antaranya seperti suci merupakan syarat bagi solat. Kan syarat-syarat bila letak tu hasil ijtihad para ulama' lah. Dan diatur. Itu pasal kita kena terima kasih ulama' kita ni. Dia orang letak istilah. Jangan mudah-mudah kata, saya tak pilih sebab pendapat Imam Syafi'i tak tepat. Aku rasa nak ambil tebuan, nak cocok je bibi yang bercakap begitu. Tak ada adab begitu. Kau siapa? Tak apa kalau tak mau beramal. Tak payah cakap macam tu. Jangan cakap macam tu. Su'ul adab. Kan kita kata, ta'asub nak kena pegang. Dah, aku bukan kata nak kena pegang. Cara kau cakap dengan ulama' dulu, kenapa macam tu? Tak boleh lah. Tu Buya cakap tu, jangan fikir bukan-bukan lah. Maknanya ambil. Itu contoh tak baik, jangan ambil lah. Jangan ikut orang yang macam ni lah. Basuh muka adalah fardu ketika berwuduk. Kan? Itu ijtihad para ulama' kita. Daripada ayat Quran, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Sebab membasuh muka tu kan, Nabi kata basuh muka. Bila masuk perbahasan, permasalahan, muka, had dia mana? Had dia daripada mana sampai mana? Itu yang timbul perbahasan rambut ni. Sideburn. Sideburn ni bulu muka ke bulu kepala? Bulu muka. Jadi bila bulu muka wajib, kalau dia nipis, wajib basah bulu tu dan wajib basah sampai ke kulit. Itu pasal timbul pasal permasalahan perempuan. Yang mana sideburn, yang mana bukan. Itu pasal orang-orang Arab, dia suka buang kat bahagian tu supaya hilang dia orang punya was-was. Dekat bahagian sideburn tu dia buang. Tanhiyah. Tak adalah buruk rasanya. Korang pun pakai tudung kan. Kalau kat ni pun tak ada masalah. Jadi ada yang kata kena basahkan. Wajib basahkan. Tu yang ada tarik rambut. Kan? Korang macam mana ambil wuduk? Kan itu kena belajar. Tak ada kemeringankan saya macam pening. Itulah kena belajar je. Tak boleh lah ustaz mari terus bagi yang mudah-mudah. Tapi dalam mazhab kita begitulah. Jadi itu semua permasalahan yang dibincangkan. Bila kita maksudnya bahasa mudahnya disebutkan macam Buya tulis itu. Imam Ibnu Abidin berkata permasalahan fiqh adalah setiap perkara yang topik perbahasannya adalah perbuatan mukallaf. Kan permasalahan ni persoalan maksudnya. Timbul tanda tanya. Cuma ada yang ada jawapan, ada yang tak ada jawapan. Selalu kita kata, saya nak datang sini. Kan Buya tanya, korang ada masalah tak datang sini? Semua cakap tak ada, betul tak? Itu kalau dari segi ilmu tak kena. Sebab persoalan ada tak? Ada sebenarnya. Cuma bila dah ada jawapan tu yang tak datang syukur. Sebab kita tak nampak tu masalah. Ni yang jadi masalah. Bila kita ni betul-betul halus, dia akan jadi syukur setiap masa. Bila sampai aja, alhamdulillah sampai. Bila start kereta aja, alhamdulillah boleh start. Sebab situ ada soalan tu. Boleh start ke tidak kereta? Bila kita tekan, boleh. Dah ada jawapan. Bila benda tu dah terbiasa, itu yang lupa nak bersyukur. Itu pasal Allah kata, ta'arrafu ilallahi fir raha' ya'rafka fi syiddah. Ingat Allah ketika senang. Allah ingat kamu ketika susah. Apa maksud ingat Allah ketika senang? Tafsiran yang paling tepat, Imam Nawawi kata, iaitu ingat Allah ketika perbuatan-perbuatan yang kita dah biasa, dah ada jawapan tu. Selalu hantar anak sekolah kan? Dah biasa. Alah, dekat je Ustaz. Saya nak hantar jalan kaki je. Setiap kali nak kau, ya Allah, aku nak hantar anak aku pergi sekolah, mudah-mudahan dia sampai dengan selamat dan belajar dengan baik. Bila jalan sampai je, alhamdulillah sampai sekolah. Tak boleh biasanya tu. Ini baru dah la in syakartum la azidannakum. Sekarang ni dah nampak tak punca murah rezeki macam mana? Macam tu lah syukur. La in syakartum la azidannakum. Ingat Allah sentiasa. Boleh? Ini bila susah baru, ya Allah. Bila dah dapat, alhamdulillah, ya Allah sakit, ya Allah sakit. Orang tanya, bila dah sembuh, ya Allah, alhamdulillah. Bagus dah tu, bukan nyebut dia jahat. Tetapi, macam mana? Masa sihat tu,
Patutnya bila bangun, alhamdulillah boleh bangun. Ada orang terus tak boleh bangun, paralyzed terus. Alhamdulillah. Tu pasal Allah ajar doa bangun tidur. Apa dia mula-mula? Alhamdulillah kan? Alhamdulillahillazi, bukan lumpuh. Alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah menghidupkan kita. Sebab siapa pun boleh mati masa tidur tu. Wallahu ta'ala alam. Jadi insya-Allah kita sambung nanti pada masa akan datang tasawuf. Tasawuf nanti kita belajar minggu depan. Kata ada khatam Quran